بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini kita bertemu lagi dalam secara maya di YouTube channel Ustaz Muhammad Faizuddin bin Romli. Pada petang ini kita akan membicarakan seperti biasa tajuk mata pelajaran fiqh, mata pelajaran tauhid bagi tahun 6. Baiklah. Untuk yang lepas, perjumpaan yang lepas, kita telah membincangkan tentang irhas, karamah dan juga ma'unah. Pada hari ini, Ustaz akan menerangkan tentang tajuk ataupun unit tajuk kecil yang berikutnya iaitu istidraj. Para pelajar sekalian boleh membuka pada muka surat 28 di dalam buku teks masing-masing sebagai rujukan. Kita akan berpandukan kepada buku teks masing-masing Tauhid darjah 6 muka surat 28. Baiklah, para pelajar boleh melihat tajuk kecil nombor 4 iaitu istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj ialah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diredai kepada orang-orang yang zalim dan fasik untuk menjadikan mereka bertambah-tambah kefasikan dan kezalimannya. Contohnya, seorang itu menjadi kaya raya dan mempunyai kuasa tetapi telah menyalahgunakan kuasa dan kekayaannya untuk terus bertambah zalim dan fasik. Apa itu fasik, adik-adik sekalian ataupun para pelajar? Fasik dan juga zalim yang dimaksudkan dalam petikan ini adalah yang bermaksud orang yang selalu membuat maksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada dia ni kurniaan yang besar, contohnya rezeki, kekayaan dan kuasa yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Walaupun dia tidak taat kepada Allah, namun Allah tetap memberikannya harta dan duit yang banyak. Kenapa begitu? Kerana Allah Subhanahu wa taala sengaja nak membiarkan dia dalam keadaan terus-menerus melakukan maksiat di dunia ni, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka ini, golongan ini yang bermaksiat kepada Allah ini, tapi Allah tetap bagikan kekayaan ataupun harta di dunia ini. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan balasan yang setimpal. Walaupun di dunia ini dia merasa senang lenang, tetapi dia akan merasakan kesusahan di akhirat kelak. Baiklah, bagi tajuk yang kelima, tajuk kecil yang kelima ialah ihanah. Apa itu ihanah? Ihanah ialah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada pendusta yang mengaku Nabi. Ihanah ni perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang ni yang mengaku dia ni sebagai Nabi. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, ada tak lagi Nabi selepas Nabi Muhammad? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dah menyatakan Nabi SAW adalah Nabi yang penutup, Nabi yang terakhir. Tiada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Baiklah, kita tengok contoh yang dia baginya. Musailamah Al-Kadzab yang ingin mengubati orang buta sebelah matanya. Tetapi akhirnya kedua-dua mata orang itu menjadi buta. Nampak tak? Dia ingin mengubati mata orang yang buta. Tetapi last kali dua-dua mata tu orang tu jadi buta. Menunjukkan betapa penipunya Musailamah Al-Kadzab ini. Musailamah tu nama dia. Al-Kadzab itu adalah geraran. Apa maksud Al-Kadzab dalam bahasa Arab? Maksud Al-Kadzab adalah penipu. Jadi, orang yang mengaku sebagai Nabi selepas Nabi Muhammad adalah kita katakan sebagai Al-Kadzab, iaitu penipu. Baiklah, bagi tajuk kecil yang berikutnya adalah nombor 6 itu sihir. Apa itu sihir? Sihir ialah, apa tu? Sihir ialah persepakatan. Nampak? Sihir ialah persepakatan antara tukang sihir dan jin dengan ketentuan bahawa tukang sihir akan melakukan pelbagai keharaman dan kesyirikan. Ingat adik-adik, sihir adalah perkara syirik.
berdosa besar. Dosa yang tidak diampunkan Allah. Sihir, syirik ini adalah dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Antara tujuan mempelajari ilmu sihir ialah untuk memecah belahkan dan mencerai beraikan rumah tangga suami isteri. Nampak tak? Kebanyakannya tujuan sihir yang dilakukan ini adalah untuk memecah belahkan masyarakat, memecah belahkan organisasi, memecah belahkan sesuatu kumpulan dan juga mencerai beraikan antara suami dan isteri. Syaitan ni dia tidak suka melihat orang Islam ni bersatu. Syaitan ni dia tidak suka melihat suami isteri bersatu. Dia berusaha untuk mencerai beraikan ikatan kaum muslimin dan juga mencerai beraikan ikatan antara suami dan isteri. Inilah kerja syaitan. Jadi sihir yang digunakan ini untuk tujuan ini dihukum sebagai perkara-perkara yang mengandungi kesyirikan yang dikatakan sebagai dosa besar. Tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala pada muka surat 29 itu. Adik-adik boleh baca dan juga kita lihat maksudnya. Mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman AS. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya. Kerana mereka lah yang mengerjakan manusia mengajarkan manusia ilmu sihir dan yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babil iaitu Babylon. Sedangkan mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatikannya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah percubaan untuk menguji imanmu. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada itu ada juga orang-orang yang mempelajari dari mereka berdua akan ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang dengan isterinya. Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka kaum Yahudi itu telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui. Kita tengok petikan ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang asal usul sihir daripada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam yang diajarkan oleh dua orang malaikat Harut dan Marut. Sedangkan malaikat tu dah bagi peringatan bahawa mereka ni hanyalah nak menguji keimanan Bani Israel pada waktu itu. Yahudi di sini membawa maksud Bani Israel pada waktu itu agar siapakah yang lebih beriman dan siapa yang tidak beriman. Siapa yang beriman dia tidak akan mempelajari sihir dan sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dia akan mempelajari sihir untuk memecah belahkan suami isteri, mencerai beraikan suami isteri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Nabi Sulaiman tidak mengajarkan, tidak mengamalkan sihir. Bahkan para kaum syaitan inilah yang mengamalkan dan mengajarkan sihir. Oleh itu orang yang belajar sihir termasuklah dalam kalangan kaum-kaum syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya sihir ni tak boleh bagi manfaat langsung ataupun bahaya kecuali dengan izin Allah juga. Bila Allah izinkan sesuatu perkara itu berlaku bukan bermakna Allah redha, tetapi Allah nak menguji keimanan. Walaupun Allah izinkan benda itu berlaku, bercerai-berai antara suami isteri, tetapi Allah tidak redha dengan perbuatan yang mereka lakukan iaitu melakukan sihir itu tadi. Baiklah, cuba para pelajar sekalian buka pada muka surat 31, kita tengok nota yang ditulis di atas tu. Amalkan, iaitu sentiasa mengamalkan bacaan berikut sekurang-kurangnya 3 kali selepas solat subuh dan 3 kali selepas solat asar untuk mengelakkan dari sebarang kemudaratan. Iaitu apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Hadis ini riwayat Tirmizi dan Abu Dawud yang bermaksud dengan nama Allah
yang tiada memudaratkan sesuatu apapun dengan namanya sama ada di bumi ataupun di langit. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baiklah adik-adik, kita telah menghabiskan bacaan tentang tajuk kecil istidraj, ihanah dan juga sihir. Ustaz harap para pelajar dapat memahami dengan jelas apa yang kita belajar pada hari ini. Jika kamu semua tidak faham apa yang cuba disampaikan, Ustaz harap kamu boleh baca dengan ulang-ulang dalam buku teks masing-masing dan Ustaz harap semua dapat membuat nota secara ringkas mengenai apa yang kamu faham berpandukan daripada buku teks pada muka surat 28 dan juga 31. Muka surat 28 dan juga 31. Tajuk kecil istidraj, ihanah dan juga sihir. Baiklah para pelajar sekalian, sampai di sini sahaja dahulu topik kita pada hari ini. Pada perjumpaan yang akan datang, kita akan masuk kepada bab syirik dan perkara-perkara khurafat. Pada masa akan datang, kita akan masuk kepada bab syirik dan perkara-perkara khurafat. Ya, kita sudahi kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.